Siapakah di antara 5 golongan paling rugi sekali dalam Ramadan? 5 golongan paling rugi dalam Ramadan. Pertama, kita kongsikan ni supaya kita nak mengingatkan diri kita agar kita tidak terjebak dan kita tidak tergolong dalam kalangannya. Yang pertama sekali, orang paling rugi dalam Ramadan adalah orang yang tidak memperbanyakkan amalan-amalan sunat di sepanjang Ramadan. Pertama, orang yang tidak mempertingkatkan, orang yang tidak memperbanyakkan amalan-amalan sunat di sepanjang bulan Ramadan. Padahal dalam Ramadan ini sangatlah banyak amalan-amalan sunat yang sangat digalakkan untuk kita buat, yang pahalanya bukan biasa-biasa. Pahalanya memang berlipat ganda bagi orang yang bersungguh-sungguh nak mencari, nak mengejar tu. Antaranya apa tahu? Benda-benda sunat yang sering kita abaikan di sepanjang bulan Ramadan, iaitu menghidupkan sahur. Menghidupkan sahur. Minta maaf lah, siapa-siapa pagi ni ataupun siapa-siapa yang sebelum ini, dia ni memang jenis orang yang tak suka bangun pagi dan tak suka nak makan-makan pagi-pagi ni semua. Kita nak bagi tahu dia, maaf, kalau berterusan perangai macam ni, anda seolah-olah orang yang rugi dalam Ramadan. Kenapa kita kata rugi? Nabi SAW sebut, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Nabi kata bersahurlah, bersahurlah, kerana pada sahur itu terdapatnya barakah. Kerana pada sahur itu adanya keberkatan. Berkat tu ada. Bayangkanlah, kita ni dalam hidup memang kita nak berkat. Kalau kita kerja, nak gaji yang berkat. Berniaga, untung pendapatan yang berkat. Apa usaha kita buat, semua nak berkat. Jadi salah satu jalan untuk yang memang kita dah tahu dah boleh dapat berkat dengan mudahnya adalah dengan bangun sahur. Bangun sahur. Kalau mungkin ada orang kata, saya jenis bangun pagi-pagi sangat pun, saya tak tahu, mulut tak boleh nak masuk, perut tak boleh nak terima makanan yang berat-berat. Kita nak katakan, apa benda berat nak suruh ditelan? Makan batu ke apa? Makan kayu balak ke apa masuk dalam mulut tu, rasa berat sangat? Bukan. Nak bagi tahunya semua, dia sebenarnya bangun sahur ni bukan disuruh makan berat-berat. Siapa suruh? Sekurang-kurang orang yang bersahur, ataupun paling bagus sekali, kalau anda dah tak ada menu lain, anda rasa macam tak boleh nak masuk sangat makan kalau yang lain-lain, hanya sekadar yang ringan-ringan saja, jangan tinggal amalan ini. Apa amalannya? Ni'mas sahurul mu'min at-tamru. Nabi kata sebagus-bagus sahur, atau maaf, sebagus-bagus menu orang bersahur itu adalah dengan makan apa? Buah tamar. Apa dia buah tamar ni? Iaitu kurma kering. Kurma kering. Dia beza dengan buka puasa. Kalau buka puasa, dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Nabi kata para sahabat, kalau berbuka puasa, Nabi makan kurma rutab, beberapa biji rutab. Nah, rutab ni apa dia? Kurma yang basah, kurma yang lembik itu. Biasanya digunakan untuk tahnik baby, yang lembut-lembut tu kan. Yang tu. Tapi kalau sahur, kurma yang kering, yang dia macam nak kata keras tak keras sangat lah, tapi dia kering saja, dia tak lembik sangat. Itu saja. Bukan disuruh makan murtabak, bukan suruh makan roti john, bukan suruh makan burger, benjo, tepung pelita. Tak. Paling ringkas tu je. Makan kurma tu je pun. Dia bukannya apa? Sebab Nabi SAW, Nabi sendiri nak galakkan umat dia untuk bangun pagi dan hidupkan waktu sahur. Banyak sangatlah fadilat-fadilat yang ada pada waktu sahur itu. Antaranya, Nabi SAW menyebutkan, orang yang pada waktu sahur ini dia memperbanyakkan apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang banyak beristighfar pada waktu sahur adalah orang-orang yang akan disayangi, dikasihi oleh Allah. Walaupun Allah Ta'ala murka pada keseluruhan penduduk bumi yang macam-macam perangai ini, tapi apabila Allah Ta'ala melihatkan ada orang yang wal mustaghfirina bil ashar, orang yang minta ampun, istighfar pada Allah Ta'ala pada waktu sahur, saraftu azabi anhum,
Hadis Qudsi, Allah Ta'ala sebut bahawa aku tak jadi nak marah. Tak jadi nak marah sebab melihatkan pada golongan-golongan yang banyak istighfar pada waktu sahur. Tolong. Ataupun dia kata, oh saya pun pagi-pagi kadang air pun payah nak masuk minum-minum pun, jangan suruh minum susu, minum yang berat-berat, minum air coklat, minum teh tarik, bukan. Orang yang bersahur memadailah hanya dengan Nabi kata fala tad'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Nabi SAW kata jangan tinggal apa? Jangan tinggalkan sahur walaupun hanya sekadar segelas air kosong. Walaupun hanya sekadar segelas air kosong saja pun jangan tinggal. Jangan tinggal segelas air kosong, takkan susah. Lagipun tuan-tuan, mana saya pun pelik lah juga kalau ada orang teh tarik sahur tu, manis minum pada sahur, takut nanti dia cepat haus, kering tekak je lagi ni. Kan? Jadi kena ingat benda tu ya. Baik, tu yang pertama. Orang paling rugi dalam Ramadan adalah orang yang mengabaikan amalan-amalan sunat di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Tu yang pertama ya. Yang kedua, golongan rugi dalam Ramadan Al-Mubarak ni siapa? Golongan kedua, iaitu orang yang tak menjaga mulut, dia tak jaga lisan, tak menjaga lidah dia. Mulut tak ada insurans, mulut tak pergi sekolah punya ni. Mulut, ya Allah, Ramadan tak Ramadan, perangai sama, mulut macam tu menipu, mencarut, maki hamun, cakap lalai, benda-benda yang tak faedah ni semua. Mulut dia lah tu, mulut dia. Nabi SAW dalam hadis baginda bersabda, laisa siyamu minal akli wasyarab, innama siyamu minal lagwi warrafathi. Nabi SAW bersabda, bukanlah puasa itu semata-mata tak makan, tak minum, kata Nabi. Puasa ni bukan semata-mata tak makan dan tak minum saja. Tetapi kata Nabi, puasa itu adalah kamu menahan ataupun kamu jaga mulut daripada cakap benda-benda yang lara dan juga cakap benda-benda yang lucah. Benda dalam kain, benda dalam seluar, benda-benda macam tu di siang hari Ramadan atau dalam bulan Ramadan, mulut tu duk cakap benda-benda yang berapu, tak faedah, tak senonoh ni, kita rasa ini adalah orang yang sangat rugi berada di dalam Ramadan. Ramai lagi orang dah meninggal dalam kubur tu, teringin sangat masuk dalam Ramadan. Kita ada peluang macam tu pula, mulut kita tak terjaga. Jadi kita nak pesan, tolong jaga mulut. Jaga. Kawan-kawan YouTubers, kawan-kawan TikTokers, kawan-kawan yang apa lagi IG influencer ke apa, tolonglah. Kalau ada isu ke, ada apa-apa hal yang berbangkit dalam masyarakat kita, kalau nak react, nak bagi respon sekalipun, jangan ada unsur-unsur menghina orang, menjatuhkan orang, memalukan orang, apatah lagi kita mencerca dia pula. Jangan macam tu sama sekali ya. Semata-mata nak mendapat likes, nak dapat followers, nak dapat subscribers, nak dapat macam-macam lagi lah benda-benda yang bersifat apa tu, dia panggil apa, attention seeker, nakkan perhatian ni semua. Hati-hati benda-benda tu ya. Takut, bukan apa, pahala puasa kita takut dibimbangi batal pahala puasa, tu je yang kita takutnya. Tu yang kedua ya, jaga mulut baik-baik. Yang ketiganya adalah golongan paling rugi sekali berada di sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang ketiganya adalah orang yang langsung tak bersedekah dalam bulan Ramadan. Bulan puasa ni dia tak bersedekah langsung. Peliknya, ya Allah, pasal apa penyakit kedekut ni terbawa-bawa lagi? Sampai dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul faizun. Allah kata, siapa-siapa yang boleh mengekang diri dia daripada sifat kedekut, kata Allah Taala, orang itu faizun. Faiz. Siapa nama Faiz kat sini? Tulis tengok di ruangan komen. Siapa nama Faiz kat sini? Orang yang boleh mengekang diri dia daripada sifat kedekut, maka orang tu Allah nobatkan dia sebagai manusia berjaya. Sebab apa? Perangai orang jenis tak suka bersedekah ni, ini memang kedekut, perangai tak elok lah sama sekali, perangai buruk. Padahal puasa ini ataupun dalam Ramadan,
Sedekah ini adalah perkara yang sangat digalakkan. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ayyus sadaqah afdal? Qala sadaqatun fi Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bila ditanyakan kepada Nabi berkait tentang sedekah yang paling afdal, maka jawab Nabi, sedekah yang bagus, sedekah yang afdal juga adalah sedekah dalam bulan Ramadan. Sedekah dalam maknanya bukan sekadar bulan Ramadan saja baru duk sibuk bersedekah. Mari ke bulan lain langsung tak bersedekah pula. Kalau ada orang datang, Assalamualaikum pakcik, mohon sumbangan, kita kata tunggu Ramadan nanti ya, Ramadan nanti ya. Bukan macam tu. Letih budak tu nak tunggu Ramadan tahun depan pula. Bukan. Maksudnya, kalau dah di sepanjang Ramadan ni, kita dah bersungguh, kita dah sangat-sangat giat dan ligat bersedekah, maka dia punya momentum dia tu, semangat sedekah tu, dia terbawa-bawa ke bulan lain. Tu yang kita nak tu. Dia terbawa-bawa ke bulan lain. Tu yang bagus. Jadi, sangat digalakkan untuk kita memperbanyakkan bersedekah di dalam bulan Ramadan. Malah Nabi SAW, manusia yang sangat-sangat pemurah, dan sangat pemurahnya Nabi lebih hebat lagi apabila menjelang saja Ramadan, sehingga kan disifatkan bahawa Nabi punya semangat bersedekah lebih kencang, lebih laju daripada rihil mursalah, daripada angin yang bertiup. Angin yang bertiup tu kan laju, tapi nak bagi tahu Nabi bab sedekah dalam Ramadan lagi laju daripada angin. Laju lagi daripada angin tu. Macam kita kan buka kipas nombor 3, nombor 5, kan kuat angin tu. Nabi lagi kuat daripada angin tu. Lagi deras Nabi dalam bab sedekah tu. Laju. Pantang ada pihak-pihak mana-mana buat pengumuman, kita nak buka tabung sumbangan. Zoom, dia dulu bagi. Orang yang cepat, lagi-lagi dalam Ramadan Al-Mubarak. Dan ingat, orang yang bersedekah, orang yang banyak memberikan sumbangan, lagi-lagi pula dia sponsor orang buka puasa, pahalanya ya Allah sangat-sangat bertuah orang yang dapat ni. Kata Nabi SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'a. Nabi SAW sabda, siapa-siapa yang memberikan orang untuk berbuka puasa, dia sponsor, dia taja makan untuk orang nak buka puasa, maka dia tu yang taja, yang sponsor orang buka puasa tadi tu, dia akan mendapat pahala. Setiap orang yang dia belanja, setiap orang yang dia sponsor tu, dia dapat pahala orang-orang tu. Bayangkanlah, dalam ramai-ramai orang tu memang ada orang yang jenis kuat solat malam, orang yang jenis Quran tak renti-renti, orang yang jenis banyak amal-amal bagus-bagus ni. Bayangkan seolah kita macam copy paste ke kita pahala dia. Dia bukannya cut. Kalau cut tu habis terus pahala dia. Dia copy. Maknanya copy tu dia salin. Dia salin pahala kawan tu mari ke kita. Sebab tu di akhirat nanti kita tengok, ya Allah, aku tak adalah pula pahala ceramah. Dengar ceramah ada, pasal pahala berceramah pun aku dapat. Pasal dia belanja penceramah lah tu kot. Penceramah baju merah mungkin. Gurau ya. Jadi maknanya orang yang tak suka bersedekah dalam Ramadan adalah orang yang paling rugi bagi kita. Nak tunggu bila lagi? Ramadan ni lah paling sangat dituntut sama sekali. Itu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, iaitu orang yang paling rugi sekali dalam Ramadan Al-Mubarak, yang keempatnya adalah orang yang jenisnya tak baca Quran. Orang tak baca Quran dalam Ramadan, yang ni kita anggap orang ni rugi betul lah. Dalam Ramadan tak baca Quran ni jadi apa? Sayangnya pasal Ramadan ni dia punya tema dia adalah Al-Quran juga. Selain daripada solat malam, selain daripada puasa, dan Ramadan ni juga tema dia adalah Al-Quran. Jadi kalau dalam bulan diturunkan Quran, tak baca Quran, memang rugi ya.
Ada agaklah orang tanya kita, dia kata, "Ustaz, kalau macam saya ni, saya tak baca Quran sangat, tapi saya banyak dengar lagu-lagu nasyid." Lagu-lagu nasyid tak berdosa, Ustaz, kan? Kita tak dengar lah lagu-lagu lalai-lalai, cinta-cintun, lagu lagu bab cerai orang lah, apa macam-macam lagi. Tak dengar lagi. Saya dengar nasyid, boleh kan? Dia macam ni, dengan nasyid pun okey, tak ada masalah. Tapi bagi kita lah, daripada dengan nasyid, lagi elok dengar Al-Quran. Dengar Al-Quran tu lagi okey, lagi bagus, lagi berpahalanya tu lagi. Bukannya apa? Kita faham, ada di kalangan kita ni, mungkin dia dah banyak sangat baca helaian demi helaian Al-Quran, muka surat demi muka surat Al-Quran dia dah baca. Mungkin sampai satu masa dia nak santai-santai, dia nak relax-relax pula sambil dengar nasyid-nasyid, kan? Saya cadangkan macam ni, untuk pengetahuan semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara baginda berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya semata-mata dengan membaca. Pernah satu hari Nabi meminta kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Yang mana Ibnu Mas'ud ini, Nabi minta dia supaya bacakan ayat Al-Quran. Bacakan Al-Quran. Dan Ibnu Mas'ud pun agak segan masa tu. Pasalnya, ialah Quran kan diturunkan kepada Nabi. Nabi lebih layak untuk mengalunkan bacaan Quran tersebut. Jadi, tapi kalau kita lah di tempat Ibnu Mas'ud, mesti kita pun segan. Tok Guru minta kita baca, padahal Tok Guru tu jauh lebih alim, jauh lebih tahu, jauh lebih mahir berbanding kita. Jadi dia minta kita baca tu, jadi segan lah. Rupanya Nabi SAW menyebutkan bahawa Nabi sangat suka ini uhibbu an asma' min ghairi. Nabi kata, aku sangat suka untuk mendengar bacaan Al-Quran daripada mulut orang lain. Daripada mulut orang lain. Bacaan Quran daripada mulut orang lain. Aku suka dengar. Maknanya saya nak tanya kawan-kawan semua, selain daripada kita baca Quran, kalau kita dengar, kita suka dengar orang baca Al-Quran, itu kira sunnah tak? Yang tu dikira sunnah tak? Kalau kita suka dengar orang baca Quran, tak kira lah bacaan Quran tu di TV ke, di radio ke, di YouTube ke, MP3 ke, CD ke, pertandingan ataupun majlis tilawah Al-Quran ke, kita suka dengar, itu kira sunnah tak? Cuba type di ruangan komen tengok. Sunnah tak sunnah tu? Sunnah lah. Jangan pula ada di kalangan kita yang salah faham. Dia kata, asyik dengar Quran je. Bila nak bacanya, tak boleh tak cakap macam tu. Mungkin ada orang kadang kesibukan dia, banyak tugas-tugas dia yang lain yang terpaksa dia uruskan, yang dia selesaikan. Jadi yang dia mampu buat adalah sambil buat kerja, telinga ni sambil mendengarkan alunan ayat-ayat suci Al-Quran pun boleh, pahala sunnah apa. Macam-macam sahabat-sahabat semua dengar bacaan Al-Quran yang dialunkan oleh imam-imam, tak kisahlah solat maghrib, solat isyak, solat sunat tarawih ataupun solat subuh, kita dengar saja bacaan tu imam itu pun berpahala. Jadi maknanya kalau tu imam tu baca lagi panjang, lagi banyaklah pahala kita. Tu imam tu pun pahala dia pun banyak dia baca. Dia pun dengar telinga dia. Kita dengar suara bacaan alunan ayat Quran yang dia bacakan, lagi pahala lagi banyak. Tu dah ceritanya. Jadi boleh ya. Kalau kata nak dengar nasyid juga, sekali-sekala tu okey lah, boleh lah kan. Sebab orang kita ni dia membayangkan nasyid ni memang setengah-setengah orang lah, bukan semua orang. Ada sebahagiannya tu dia beranggapan dengan nasyid ni macam dengar Quran lah. Tak, dia tak sama tarafnya. Dia tak sama, walaupun bagus dengar muzik-muzik yang positif, membangkit jiwa. Bulan Ramadan, bulan yang berkat, bulan rahmat dan bulan utama. Kan kita dengar-dengar tu, hati rasa jadi seronok, meriah. Ramadan di hati, Ramadan ku mohon usah pergi, ku menantimu saban waktu. Hati pun rasa seronok dengar alunan-alunan, ada irama sikit belakang, tak ada masalah. Tapi
Saya sangat mengesyorkan lebihkan dengar Quran lagi berbanding nasyid. Nasyid okey bagus, tapi dengar Quran tu lagi banyak lagi dia punya fadilat, kelebihan yang bagus yang dapat kita ambil. Okey, tu yang keempat. Dan yang kelima, golongan yang paling rugi sekali dalam Ramadan adalah golongan yang sangat-sangat malas untuk nak menadah tangan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kelima. Golongan yang sangat pemalih, tahu pemalih. Pemalih sungguh nak berdoa kepada Allah Taala tu.